Okay, hi, Assalamualaikum and good morning to all students, to A1. Good morning. Morning, teacher. Okay, yang dah masuk boleh isi kehadiran dulu. Okay. Baik. So kita tak perlu tunggu dah lah, okay. Kita tak perlu tunggu sebab kalau kita tunggu nanti takut tak cukup masa. Okay. Jadi kita akan discuss dulu apa yang yang awak dah buat latihan dalam kelas yang lepas. Problem solving involves speed. Okay. Alright. Sebelum tu cikgu akan share screen sekejap. Okay. Besar tak? Okay. So, cikgu akan semak lah. Yang ni salah seorang daripada awak punya. Okay, yang ni Movita punya kot. Movita orang pertama yang hantar latihan ni dalam channel. Jadi cikgu ambil yang Movitanya lah. Okay, alright. Okay, awak boleh semak. Okay, boleh semak jawapan. Sekejap cikgu kita akan semak sama-sama. Okay, kejap cikgu ambil pen dulu. Dan juga calculator. Okay. Right. Alright. So, soalan ni senang sahaja. Kita akan tengok. Okay. Question 7A. Okay. Rajiv took 1 and 1/2 hours. Okay. Kat sini dia ada 1 and 1/2 hours. Okay. 1 and 1/2 hours to travel from his house. Okay. From his house to village. Okay. Which is situated 72 km away from his house. Okay, so kalau cikgu lebih suka untuk lukis. Cikgu jenis suka lukis supaya cikgu nampak dia punya view. Okay, yang ni house. Okay, dan dia punya village. Alright. The distance is 72 km. Okay, the distance between house and village is 72 km. On his return journey, he took 45 minutes to reach his home. Calculate, okay, sebelum tu kita highlight dulu. This one, 45 minutes untuk reach home. Okay, calculate the average speed. The question asks you to find average speed. Okay, average speed in kilometer per hour. Kena take note dengan unit yang dia nak. Okay, sama ada kilometer per hour ataupun kilometer per minute. Alright. Okay, so this one, per information yang ada, kita masukkan dalam diagram ni. Okay, semasa dia pergi, okay, dia ambil masa 1 and 1/2 hours. Okay, 1 and 1/2 hours. Masa balik, okay, dia bagi dalam minutes. Tapi kita boleh tukar kepada hours. Kalau 45 minutes is 3/4 hours. Okay, alright. So yang ni ini masa dia untuk pergi dan masa untuk balik. And this one is distance. Alright. Okay, to find average speed, you must take the total distance over total time taken. Okay, so dekat sini Movita buat betul ke tak? Okay, define total distance. Okay, 144 km. And then total time. Okay, right, total time. Tapi kat sini Movita dia ambil dalam decimal pun boleh, tak ada masalah. Alright, 1.5 hours plus 0.75 hours. Okay, you get 2.25. Okay, 2.25 hours and then calculate. Okay, alright, so kita tengok answer betul ke tidak. Alright, 144 you divide by 2.25. 2.25. Okay, so 8. Oh, cikgu salah kita masukkan tu. Okay, 2.25. Okay, alright, 64 km per hour. Okay, 64 km per hour. Okay, correct. And then B, question B, a car move at speed of 75 km per hour. This one is speed and took 4/5 hours to travel from P to Q.
Okay, so diagram, kalau kita lukis diagram from P to Q. Okay, dia bagi speed. Speed 75 km per hour. Okay, alright, and dia punya time taken is 2 and 4/5 hours. Travel from P to Q. Daripada P ke Q. Alright, and then calculate the distance in kilometer of PQ. Right, ni soalan ni bukan berkaitan dengan average speed tapi dia minta awak selesaikan this problem untuk find the distance. Okay, so kalau kita tengok pada triangle ni, okay, speed, distance, time. Okay, so nak dapatkan time, bukan nak dapatkan time. Nak dapatkan distance is speed time time. Right, speed multiplied by time. So dia punya speed 75 km per hour, you multiply by, okay, boleh tekan sama ada awak nak terus tulis this one sebagai 4/5 pun boleh. Okay, tapi kita tengok sama ada Movita change betul ke tak. Okay, cikgu tekan calculator 2/4/5. Okay, equals to, kita tukar kepada decimal 2.8. Okay, betul lah ni this one. Okay, kalau awak tukar kepada decimal 2.8 hours. Alright, and then multiply dengan dia punya speed 75 km per hour, 210 km. Okay, so answer for question B is 210 km. Okay, next question C. A train depart from station H. Okay, depart from station H to L at 11:45. Yang ni macam apa ni awak kena fikir kan, okay, sebab dia bagi dalam time, dia bagi dalam time kat sini dalam bentuk 24 hours, 24 hour system. Okay, 11:45 with average speed 120 km per hour. The distance between station H and L is 400 km. Calculate the time. Calculate the time in 24-hour system when the train arrive at station L. Okay. So, okay, macam cikgu memang kena lukis. Cikgu kalau cikgu tak lukis, cikgu sukar nak gambarkan. Okay, H to L. Okay, H to L. Okay, dia depart, maksudnya dia bergeraklah, bertolak pada jam 11:45. Okay, at average speed, dia bagi average speed. Sebab dia speed kalau train, ini train. Okay, train ni, kalau awak biasa naik train, dia punya speed bukannya uniform speed. Tapi sekejap dia laju, sekejap dia pelankan. Kalau awak naik ETS kan, okay, ada boleh kita nampak pada skrin tu berapa dia punya speed. Siapa yang pernah naik ETS dia tahu macam mana ada dia punya speed. So kita boleh tengok kat situ. Speed dia berubah-ubah. Okay, so that's why in this question dia bagi average speed. Dia terus ambil total distance over total time dapat average speed tu. Okay, kat sini dia bagi average speed 120 km per hour. Okay, the distance between the station H and L is 400 km. So dia bagi total distance lah kat sini. Okay, cikgu bila total tu cikgu letak dalam huruf besar. Okay, total distance apa dia? 400 km. Okay, 400 km. Calculate the time. Okay, dia nak dia tak tanya berapa time taken tapi dia minta calculate the time arrive. So maksudnya kita kena cari T dulu. Okay, cari T dulu. Okay, average speed is equals to distance over time. Okay, nak dapatkan time total distance over average speed. Okay, total distance 400 km. Okay, 400 divided by the speed is 120. So, okay, kalau dapat decimal ni, okay, jangan round off. Okay, jangan round off tapi tukarkan kepada kepada fraction.
Okay, macam Movita tulis kat sini, 3 and 1 over 3 hours. Okay, jangan round off. Cikgu, kenapa cikgu kata jangan round off untuk decimal? Takut awak dapat jawapan yang not accurate, yang tak tepat. Alright. Okay, so nak dapatkan, sekarang baru dapat dia punya time taken. Okay, so nak dapatkan berapa masa yang dia ambil. Okay, yang ni Movita tukarkan hours kepada hours and minutes. Okay, 1 over 3 tu. Okay, 1 over 3 multiplied by 60. So, 3 hours 20 minutes. Okay, very good. Dia punya workings memang complete. Tahniah Movita. Okay, kemudian okay, kalau cikgu lebih suka bagi ada division, divider kat situ. Okay, untuk bezakan hours and minutes. Okay, hours and minutes. Alright. Okay, kenapa cikgu suka letak dia punya divider supaya kita tak tersilap kira lah, sebab dia involve hours and minutes ni, dia punya bilangan dia lain. Kalau 1 hour is 60 minutes. Okay, so kita kena hati-hati kat sini. So dia di part 11:45. Okay, you plus dengan 3 hours 20 minutes. Okay, dapat 14:65. Okay, minus. Okay, betul lah ni. So, dapat 15:05 hours. Okay, 15:05 hour. Okay, maksudnya kalau kata dalam 12 hour system, 3-5 minit lah. Okay, jawapan betul. Okay, next, the last question yang awak dah buat in previous class. Lighthawk drove at a speed of, okay, speed of 90 km per hour. From town P to town Q. The journey took 2 hours 30 minutes. Okay, journey took 2 hours 30 minutes. He took 30 minutes longer to return. Okay, kena fahamkan situation kat sini. Okay, nak lukis kat mana nampak sikit. Okay, daripada P ke Q. Okay, speed. Okay, they drove at speed 90 km per hour. Okay, kilometer per hour. And then masa dia pergi, okay, masa pergi tu dia ambil 2 hours 30 minutes. Okay, 2 hours 30 minutes. Masa balik, okay, okay, ni T Okay, masa balik dia ambil 30 minutes longer. Means that berapa masa yang dia balik tu? Dia ambil berapa masa untuk balik? To return Q to P. Kalau pergi 2 hours 30 minutes, masa balik? 3 hours. Yes, 3 hours. Okay, 3 hours. Okay, right. And then the question asks you to calculate his return journey. Okay, ni maksudnya cikgu tersilap tulis kat sini lah. Ni sepatutnya speed dia dekat. Sekejap okay, cikgu nak bawa. Sekejap. Lah, so cikgu nak bawakan. Okay, sebab speed 90 km per hour tu untuk masa perjalanan dia pergi. Okay. Alright. Sekejap. Okay. Alright. Okay, itu gambaran lah kalau kita lukis. Okay, gambaran macam tu kalau kita lukis dia punya dia punya view lah. Alright. Okay, so kena cari distance dulu. Sebab apa kena cari distance dulu? Because dalam information yang awak ada, untuk perjalanan dia pergi from P to Q, awak cuma ada speed and time. So you have to find distance. Okay, untuk dapatkan distance, speed, time. Okay, cuba tengok calculate 90 km multiplied by 2.5 hours. Okay, 225 km. Okay, maksudnya jarak antara P to Q, okay, 225. Okay, time of his journey, okay, yang tu return, okay, good. Very good because ada complete workings kat sini. Okay, so speed of his return journey, okay,
225, you divide by 3 hours. Okay, 75 km per hour. Okay, very good. Very good. Okay, yang ni Movita. Cikgu tulis kat sini lah, takut nanti cikgu tak tahu siapa punya ni. Okay. Okay. Alright. So, cikgu harap yang lain-lain pun dapat jawapan yang sama. Okay. Kalau ni cikgu awak boleh tengok contoh yang Movita buat ni lah. Memang complete working yang lengkap. Kalau macam ni boleh dapat, memang boleh dapat full mark kalau exam ni. Okay. Mungkin soalan ni dia ada 3 to 4 marks. Okay. 3 ke 4 markah lah. Awak tengok pada jumlah cikgu tik tu lah. Okay. Itu 3 markah maksud dia. Alright. Okay. Okay, so kita akan teruskan dengan apa yang kita akan belajar hari ini. Kita akan terus masuk dengan acceleration. Okay, turn to your textbook to page berapa tadi cikgu cakap? 179. Okay, refer to your textbook, page 179. It is about acceleration. Okay. Dekat sini ada two terms here, acceleration and deceleration. Okay, apa dia? Kita tengok pada situation yang dia bagi kat sini. Sprinters begin a race at the starting line. Okay, once the race begins, their speed will increase as they sprint toward the finishing line. Okay, bayangkan, awak bayangkan, kesian awak tak waktu tahun lepas ada tak hari sukan? Cikgu pun tak ingat dah. Boleh tengok acara sukan kalau kita tengok 100 meter, 200 meter ataupun 400 meter punya event, kita boleh nampak speed macam mana larian sprinters tu. Okay, yang orang yang lari tu. Okay, dia masa mula-mula dia akan memang pecut. Kita perkataan bahasa Melayu tu pecut. Okay, pecutan. Acceleration is pecutan. Okay, maksudnya dia punya speed increase. Okay, kalau awak naik kereta pun, awak okay, bayangkan awak naik kereta dengan ayah awak. Okay, kalau atas highway tu, okay, ayah awak akan, kalau tak ada kereta tak banyak, memang speed increase. Awak tengok pada odometer tu, pada meter kereta tu, awak nampak jarum tu naik. Okay, itu maksudnya acceleration. Okay, kemudian masa katakan ada depan tu ada tiba-tiba ada kereta banyak depan tu nak kena slow down. Okay, masa slow down dia punya jarum meter tu dia turun. Itu maksudnya deceleration. Deceleration means that speed dia berkurang. Itu untuk awak faham lah. Okay, acceleration, speed increase. Okay, awak boleh take note lah kat situ. Acceleration is increase in speed. Okay, increase in speed. Okay, untuk acceleration. Kalau deceleration is decrease. Okay, decrease in speed. Okay, speed dia berkurang. Okay, alright. So kita tengok, okay, ada lagi apa example ke apa? Okay, kita tengok example 13. A racing car accelerates from a stationary state. Dekat sini dia guna perkataan stationary state. Stationary state ni apa? Boleh bagi tahu? Apa dia stationary state? Guys? The car is not moving. State is not moving. Ya, betul. Stationary state means that the car is not moving ataupun dia tak bergerak lah. Okay, masih lagi berada di tempat dia ataupun dia berhenti. Okay, stationary state ni maksudnya kita tengok kat sini ada a fixed the fixed state of an object. Waktu stationary state ni maksudnya speed is zero. Okay, okay. So kat sini boleh take note dekat sini speed equals to zero. Okay, alright. And okay. Okay, maksudnya kalau cikgu lukis, cikgu lukis. Okay, sini ada kereta. Okay, kereta. Dia nak bergerak. Waktu dia sebelum dia bergerak tu, dia punya D equals to zero. Distance zero. Okay, dan dia punya speed is equals to zero. Itu untuk dapat gambaran lah. Okay, alright. Okay, and then reach a speed of 120 km per hour in 6 seconds.
Okey, maksudnya dia bergerak. Okey, dia bergerak. Okey, speed dia, masa dia bergerak tu, speed dia 120 km per hour. Okey, dia punya time in 6 seconds. Time in 6 seconds. Okey, so untuk dapatkan acceleration, okey, ada tak notes kat atas? Oh, tak ada kat atas. Okey. Apa dia macam mana nak dapatkan acceleration? Acceleration is equals to change in speed. Okay, change in speed over total time. Ataupun kat sini cikgu letakkan change ataupun letak time lah. Okay, supaya awak faham. Okay, over time. Okay, macam mana nak dapatkan change in speed? Change in speed is S2 minus S1 over time. Okay, change in speed is S2 minus S1. Maksudnya, okay, masa speed dia, speed yang kedua minus speed yang pertama. Okay, kat situ awak boleh tengok kat sini change in speed 120. 120 is S2. Selepas yang dia bergerak. Sebelum dia bergerak, S1. Okay, 0 km per hour. Okay, so dapat kat sini, change in speed is 120 km per hour. Okay, right. Ini soalan ni melibatkan yang dia from stationary state. Nanti awak akan tengok soalan yang bila dia dah memang ada speed, kemudian dia naik, speed dia increase. Nanti kita akan tengok soalan tu. Okay, so in this question, okay, apa dia ni ya? Sekejap Okay. Alright, okay. Dalam example ni, dalam question ni dia bagi unit speed kilometer per hour. Okay, kilometer per hour. Tapi time dia bagi dalam seconds. Okay, dia bagi time in seconds. So, awak buat macam kita buat dalam previous exercise. Okay, 120 km per hour ni, awak tukarkan dalam bentuk this one. Macam kita dah pernah bincang in previous class. 120 km per hour because yang ni kita nak convert the unit. Okay, kita nak convert the unit. Okay, so 1 hour nak tukar kepada seconds. Multiplied by 60, multiplied by 60. Okay. Alright, and then dapatlah 0.33. Okay, tapi kalau cikgu tak galakkan untuk round off lah. Okay, kita tengok kalau kita tekan kalkulator. 120 you divide by 60 times 60 times 60. Okay. Okay, awak akan dapat decimal yang panjang macam ni number dia. Okay, sebolehnya, okay, kalau awak belum lagi selesai jawab, okay, awak biarkan jawapan dalam fraction untuk dapatkan jawapan yang lebih tepat. Okay, katakan yang ni cikgu letak 1/30 km per seconds. Okay, kita tengok jawapan yang kita akan dapat. Okay, kalau acceleration tu, cikgu ambil 1/30 over 6 seconds. Yang ni kilometer per seconds. This one seconds. Okay. So answer divide by 6. Okay. Dapat number macam ni. Okay. Okay. Kalau awak tekan kalkulator. Okay. Awak tekan kalkulator sekarang sebab cikgu dah jumpa soalan macam ni. Tekan kalkulator. Okay. Tekan kalkulator, ambil. Okay. Katakan awak ambil 0.3333 ni. Cikgu nak tengok. 0.033 divide by 6. Okay. Awak dapat paparan kalkulator, awak dapat macam cikgu tak? Dapat tak? Cuba tekan kalkulator. Guys. Hello? Dapat you. Dapat macam mana? Kat kalkulator awak display macam mana? Macam cikgu punya. Macam cikgu. Dia tulis dekat situ, dia ada kat situ 5.5
lepas tu ada macam kecil sikit times 10 power of negative 03. Okay. Ini, okay, nanti masa form 3 awak akan belajar. Okay, standard form. Okay, alright. Okay, caranya bila awak nak dapatkan jawapan, okay, awak tukar, cikgu nak tengok balik. Okay, sorry. Okay, awak tekan shift, tekan ENG. Okay, tekan shift, tekan ENG. Okay, cikgu akan ambil semula number yang tadi tu, yang cikgu buat 1/30, 1/30 divide by 6. Okay, yang ni okay, kalau tukar dalam decimal akan dapat number yang macam ni dan hujung dia ada, awak tengok dia ada times 10 power of negative 3 tu. Okay, caranya awak nak tukar kepada whole number, awak tekan shift, tekan ENG. Tekan shift, tekan ENG sampai awak jumpa dia dapat dalam 00. Kalkulator tu dia tulis dalam bentuk times 10 power of 00. Dapat tak? Cuba dah tekan. Awak kena cuba tekan kalau tidak nanti awak ada masalah untuk buat calculation yang ni. Dapat tak? Boleh tak? Guys? Okay, nak tahu awak ada masalah tak untuk tekan kalkulator tu? Hello? 3? No, 3. teacher. Hari Priya. Okay, Hari Priya. Okay, teacher. No problem. No problem. Okay, so boleh dapat, dah dapat dalam yang macam cikgu display ni. Okay, dia jadi times 10 power of 00. Dapat 3? Yes, teacher. Okay, make sure awak dapatkan calculator tu display dalam bentuk 10 power of 00 because that number is too small. Okay, number tu yang number yang kecil 0.00. Okay, number yang kecil. Jadi calculator memang dia akan display dalam bentuk standard form. So awak belum belajar lagi standard form, awak tukarkan dia jadi times 10 power of 00 tu. Okay, so jawapan awak sepatutnya 0.0056. Okay, awak nampak tak bezanya? Tadi kalau cikgu round off, cikgu tekan calculator, cikgu akan dapat sampai 0.0055. Okay, that's why kalau awak cuba tekan calculator yang ni sekarang, value ni, awak tak dapat pun this value. Okay, awak akan dapat 0.0055. That's why cikgu kata letakkan dalam fraction. Okay, harap awak faham lah. Nanti awak akan jumpa soalan yang lebih kurang sama. Okay. Alright, and then untuk example 14, dia punya apa ni? Lebih kurang sama sahaja. Okay, lebih kurang sama sahaja. Okay, dia bagi kat situ, a motorcycle move from a stationary state and accelerate uniformly to reach a speed of 20 meter per second. Oh, sebelum tu cikgu lupa nak bagi tahu untuk unit. Awak tengok unit dia. Kenapa dapat macam tu? Because speed dia punya unit is kilometer per hour. Okay, kat sini speed over, okay, kita dah tukar pada seconds. Kilometer per seconds. Ini unit untuk speed. Okay, kemudian dia punya time kat sini dalam seconds. Okay, kalau speed over time, kita ambil dia punya unit sahaja, kilometer over seconds ataupun kilometer per seconds. Okay, kalau kita tulis, kita dalam bentuk yang betul, okay, per seconds tu kita buat sebagai s to the power of negative 2. Ataupun kita buat sebagai kilometer per second ada square. Itu maksudnya kilometer per second. Okay, cara nak sebut dia. Kilometer per seconds. Okay, unit untuk acceleration. Okay, kilometer per seconds. Right, dia dua kali per dengan seconds tu. Okay, so example 14, what is the speed of the motorcycle? Okay,
So kita kira dulu apa dia punya acceleration. Okay, yang ni S2 minus S1. Okay, sebab dia daripada stationary state speed is 0. Okay, kemudian yang this one yang dia bagi is ni S1, okay, S2. Okay, S2, this one is time. Okay, what is the speed? Okay, cari dulu dia punya acceleration. Okay, oh sorry, yang ni cikgu rasa soalan ni salah, betul kan dalam textbook. What is the acceleration? Tu cikgu tengok macam sepelik soalan ni. Soalan ni salah. Soalan ni minta sebenarnya acceleration. Betul kan? Acceleration. Okay, what is the acceleration of the motorcycle? Okay, so dapatlah that one acceleration 4 meter per seconds per seconds. Cara nak baca dia. Okay, 4 meter per seconds per seconds. Okay, jangan awak sebut 4 meter per square meter, S square pula. Okay, 4 meter per second per second. Okay, this one apa? This one deceleration. Okay, dalam example. Okay, dia continue. Soalan tu continue. After the motorcyclist applies the brake, awak bayangkan orang tu naik motor. Ni motor dia. Macam mana motor? Ni motor. Okay, ada orang naik motor. Okay, alright. Kemudian, this brake. Okay, dia tekan brake. So, the motorcycle moves slower at a uniform rate until it stops. Stops. Dia stop. Bila stop maksudnya speed is equals to 0. Okay, yang ni okay, cikgu namakan S3 pula lah. Sebab dia berterusan. Mula-mula S1. Lepas tu S2. Okay, yang dia accelerate. Okay, kemudian dia nak berhenti. S3. Okay, so cikgu namakan kat sini S3. S3 equals to 0. Okay, dia punya time 4 seconds. Okay, so untuk dapatkan acceleration, you have to find the change in speed. Change in speed here is S3 minus S2. S2 ni mana? S2 daripada soalan yang atas tadi, 4 meter per second, sorry, bukan 4 meter per seconds. 20 meter per seconds. Okay, 20 meter per seconds. S3, dia punya speed is equals to S2. Okay, 0. Masa dia berhenti. 0 meter per seconds. Okay. So, akan dapat, okay, kalau awak ambil S3 minus S2, 0 minus 20 over 4 seconds, awak akan dapat negatif. Okay. So, ini acceleration, kalau negatif, means it is a deceleration. Okay, deceleration, decrease in speed ataupun nyah pecutan. Okay, kalau dalam bahasa Melayu nyah pecutan. Okay, tapi kalau awak tulis perkataan depan ni deceleration, jangan letak negative 5. Kalau awak gunakan perkataan deceleration, okay, deceleration is 5 meter per seconds per seconds. Tapi kalau awak tulis acceleration, okay, jawapan ni mesti dalam negatif 5 meter per seconds per seconds. Okay, ada dua benda penting kat sini. Acceleration and deceleration. Dalam calculation, awak dapat acceleration dapat dalam negatif. Okay, kemudian awak kena, okay, bagi awak punya jawapan yang lengkap. Okay, thus deceleration is 5 meter per second. Bukannya awak letak sebagai negative 5. Okay, yang ni salah. Okay, harap awak faham. Okay, kemudian unit conversion. Okay, 9.16 dah. Okay, unit conversion. Okay, awak kena tengok apa dia punya unit untuk speed. Kemudian untuk time. Okay, sekarang ni kilometer per hour. Kalau nak tukarkan kepada meter per seconds, lebih kurang sama macam kita buat latihan acceleration. Okay, cikgu ingat nak buat terus page 94 tu sekarang ni dan awak bagi answer, tapi cikgu tengok masa dah tak cukup. Jadi awak cuba buat. Okay, awak buat, sekejap lagi awak buat untuk page 94.
Okay, awak boleh refer pada example yang ada. Okay, dan cuba buatlah. Okay, jadi awak perlu ada 2 kerja lah sekejap lagi ni. Page 94 and 95. Okay, memandangkan esok cuti, tak ada masalah cikgu rasa untuk awak lengkapkan lah. Okay, jadi sekejap lagi buat muka surat 94 dulu. Utamakan yang page 94 dulu untuk unit conversion. Okay, right. Okay, itu sahajalah untuk hari ini. Ada nak tanya apa-apa tak? Ada soalan untuk awak tanya kat cikgu? No, teacher. Okay. Yang lain-lain? Yang lain-lain macam mana? Tak ada Okay. cikgu. Okey. Okay. Oh, Okey, cikgu. hari ni cikgu dengar suara Masya. Sebelum ni cikgu tak pernah dengar suara Masya. Okay, tahniah. Terima kasih Masya. Okay, Hari Pia pun antara yang selalu respon. Okay, terima kasih semua. Okay, sebelum awak keluar, pastikan awak isi kehadiran. Okay. Okay, so itu sahaja nah. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Okay, Thank you, sama-sama. teacher. Yeah, you're welcome.